أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, warizqan halalan thayyiban, kurniakanlah juga kepada kami rezeki yang halal, baik serta mencurah-curah, wa amalan mutaqabbala, dan terimalah segala amalan-amalan baik kami. Mudah-mudahan kami layak masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, para karya surah Abdul Rahman Auf, Presiden 11 Putrajaya. Pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberikan kita ataupun dikekalkan kita dalam keadaan Islam dan beriman kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata lain, kita mohon sepanjang kehidupan kita di muka bumi Allah ini, sehinggalah kita nak mati besok, mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam keadaan Islam dan beriman kepadanya. Yang kedua, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala diberikan ruang dan peluang untuk berada di surau yang alhamdulillah sangat sejuk pada malam ini. Dalam mana surau-surau lain kalau Khamis malam Jumaat dia baca Yasin. Kebiasaannya surau masjid tempat lain daripada dulu dia baca Yasin. Tapi surah Abdul Rahman Auf ni dia kata baca Yasin bila-bila pun boleh. Jadi dia ambil peluang Khamis malam Jumaat ini, memandangkan ustaz yang sepatutnya hadir tak dapat, ada kekangan. Maka malam ini saya menggantikan ustaz tersebut untuk menggali, berkongsi bersama-sama suatu kisah yang dikatakan berkenaan dengan kiamat sedikit sebanyak. Sedia maklum kalau Khamis malam Jumaat kita baca Yasin, bukan sekadar Khamis malam Jumaat. Orang mati pun kita baca Yasin, jemputan orang pun kita baca Yasin, jemputan tahlil lah maksudnya. Kita pindah rumah ada yang baca Yasin, doa selamat, ada yang buat kenduri akikah baca Yasin, ada yang kahwin 2-3 pun baca Yasin, nak pergi haji pun baca Yasin, nak pergi umrah pun baca Yasin, semualah. Pindah rumah, masuk rumah baru, ada yang baca Baqarah dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu tradisi yang tidak terkandung dalam mana-mana ayat Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Maka ini dikatakan sebagai tradisi, dan tradisi ini tradisi yang baik. Tapi kita tertanya-tanya, saya lahir dulu, bila dah besar sikit ikut mak ayah, mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan-puan tu sama, keluar pergi seluar malam Jumaat baca Yasin. Jadi kadang-kadang kita surah Yasin ni pun dulu mula-mula kita tengoklah nak belajar, tapi lama-lama tiap-tiap minggu jadi hafal sikit-sikit Yasin, Al-Quran, Al-Hakim. Jadi benda itu jadi sinonim sebab tiap-tiap minggu kita ulang. Cuba bayangkan tiap-tiap minggu kita ulang surah Al-Baqarah 280 lebih ayat, sudah pasti 280 lebih ayat tu sampai sekarang rasanya beringat. Cuma kita tak amalkan tradisi tersebut, kita lebih baca surah Yasin kerana ada fadilah yang tertentu. Kenapa baca surah Yasin?
kerana dia tidak panjang berbanding surah Al-Baqarah. Dan sedia maklum, jantung Quran ni berada dalam surah Yasin. Hadis Nabi SAW kata, man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca surah Yasin fi lailatan, pada malam hari, pada malam hari, asbahatna maghfuran lah, dapatlah keampunan daripada Allah Ta'ala sehinggalah pada subuh. Hadis ni hadis sahih dalam kitab tafsir Ibnu Kathir pun ada. Diberitahu bahawa ini adalah hadis sahih. Siapa yang baca Yasin pada malam hari, bukan malam Jumaat ya, pada malam hari, kalau kata setiap hari, dapatlah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah pada tibanya waktu subuh. Bermakna bertepatan pada malam hari, maknanya kalau kita baca pada siang hari, dapatlah keampunan ataupun maghfirah sehingga pada malam. So itu adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan surah Yasin. Yang asli, yang asal tidak semestinya pada malam Jumaat. Bila-bila masa pun boleh baca. Tiap-tiap malam lagi bagus kalau baca. Kalau tak sanggup tiap-tiap malam, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bacalah malam Jumaat. Kalau tak sanggup juga seminggu sekali malam Jumaat, mati lagi baik. Inna lillah lagi baik. Kerana kita tak boleh nak baca Quran, tak ada masa nak baca Quran, apatah lagi surah Yasin yang mengandungi beberapa puluh ayat saja berbanding surah-surah yang lain. Sedangkan dalam kehidupan seharian, maaf kata termasuk diri saya sendiri, mungkin di luar sana pun sama, kita banyak membuka WhatsApp berbanding dengan kitab suci Al-Quran. Ini hakikat realiti yang berlaku pada hari ini. Maka itu tanda-tanda kiamat. Orang buka WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan sebagainya, berbanding dengan Al-Quran jauh kerajinannya ataupun orang kata lebih kekerapannya untuk buka WhatsApp dan sebagainya lebih kerap berbanding dengan Al-Quran yang sentiasa berada di dalam almari itu, tidak diusik-usik, Masya Allah. Tapi kenapa ramai yang baca malam Jumaat? Kerana ada hadis daripada riwayatkan daripada Imam Muslim, turfa'u fihi a'mal, amalan seminggu diangkat pada malam Khamis. Amalan kita dalam tempoh seminggu diangkat pada malam Khamis. Wa yuhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Nabi SAW kata, aku nak ketika catatan aku diangkat oleh malaikat menghadap Allah Ta'ala, aku dalam keadaan berpuasa. Kemudian selesai daripada buka puasa, kemudian solat maghrib, kemudian baca Yasin, bermula dengan Al-Quran, dan jantung Al-Quran itu adalah Yasin, atau hati Al-Quran itu adalah Yasin. Maka itu ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, dan hadis-hadis ini sahih. Kenapa orang-orang dahulu jadikan bacaan Yasin itu adalah satu tradisi kepada Khamis malam Jumaat. Yang asal, yang asli tidak bertepatan pada hari Jumaat, tapi hari-hari biasa pun boleh. Isunya baca ataupun tidak. Baik, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, itu baru mukadimah. Hari ini 28 Muharram. Maknanya dah 28 hari kalau tak salah saya. Dia tulis ni. Dia keluar gambar. 28 Muharram. Maknanya dah 28 malam kita masuk dalam kalender 1444 Hijriah. Maknanya 1444 tahun yang dulu Nabi SAW berhijrah daripada kota Makkah menuju ke kota Madinatul Munawwarah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sepanjang hayat baginda Nabi SAW ada beberapa hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh para sahabat, yang disampaikan oleh para tabi'in sehinggalah pada hari ini berkenaan dengan kiamat. Ada beberapa berkenaan dengan kiamat. Tapi sebelum itu saya nak bagi tahu kepada ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, kiamat ini yang pertama, orang Islam tidak akan merasainya. Itu confirm. Umat Islam
yang ada iman, walaupun sebesar zarah sekalipun, walaupun dia tak semayang, tak puasa, melanggar syariat Islam, tetapi tidak syirik kepada Allah, ada sekelumit di dalam hatinya iman, percaya akan Allah, dia akan dimatikan sebelum tiupan sangkakala yang pertama. Maknanya kita ni orang Islam, orang yang beriman berdasarkan hadis Nabi SAW, daripada tiupan sangkakala yang pertama sehinggalah dibangkitkan kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala pada Yaumul Mahsyar. Itu dinamakan kiamat. Kerana apa? Kerana bila ditiup, semua makhluk akan mati. Yang Islam, yang beriman mati awal. Kemudian bila ditiup kali kedua akan dibangkitkan dalam keadaan terkejut. Dan perkara ini direkodkan dalam surah Yasin. Kita tahu baca wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, pada orang mati ala siratal mustaqim sampai habis. Tapi ayat-ayat tertentu ada dalam tajuk-tajuk tertentu dibahaskan berkenaan dengan bangkit daripada kubur, yang ini waktu kiamat. Tiupan sangkakala yang pertama tu bukan menandakan itu saja kiamat, itu menandakan semua orang mati. Daripada tempoh tiupan sangkakala oleh malaikat sehinggalah tiupan sangkakala kedua, itu yang dinamakan kiamat. Kemudian semua orang makhluk akan bangun berpusu-pusu, berlari, mengejar, mencari. Ada orang kafir mencari lampu, ada orang Islam dengan wuduknya dalam keadaan cahaya menunjukkan jalan menuju ke satu tempat di mana Allah SWT berada. Itu yang dinamakan kiamat. Maknanya kiamat tu bukan tempoh tiup sangkakala itu saja. Tanda-tanda kiamat orang Islam kena tahu. Kita ada anak, ada cucu, mungkin ada suami, ada isteri, kena tahu. Dan perkara ini sedang berlaku. Saya boleh bagi tahu sedang berlaku di dunia ini. Yang pertama berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi SAW, saya quote, saya ambil pendek. Yataqarrabuz zaman. Yataqarrabuz zaman. Zaman yang di mana masa ataupun waktu semakin pendek. Pendek tak sekarang? Pendek. Jadi terasa sekejap sangat. Bangun, pergi kerja, balik kerja, ambil anak sekolah, kalau puasa, buka puasa, tahu dah habis satu hari. Kalau hari biasa, dah malam. Hari ni dah hari Jumaat. Nampak? Dulu budak-budak, sekarang tengok bila dah lama tak jumpa, tiba-tiba anak tu dah remaja. Budak tu dah remaja, tiba-tiba datang balik, dah dapat jemputan kad kahwin, nak kahwin. Dulu rambut hitam, sekarang sudah rambut putih. Saya pun rasanya 2 tahun lepas rambut saya semua hitam. Tapi bila dapat tengok semalam gunting rambut, dapat tahu rambut sudah ada putih-putih. Nak menunjukkan bahawasanya masa itu sudah semakin pendek dan sebagainya. Dulu anak seorang, mungkin sekarang anak sudah 8. Contoh. Dulu isteri seorang, sekarang mungkin bertambah. Contoh. Dulu tak ada cucu, sekarang bertambah cucu. Kita tak tahu. Dulu 2018 PRU, tahu dah 2022, 2023 nak PRU. Sekejap sangat masa itu berlalu. Maka benarlah hadis Nabi SAW, yataqarrabuz zaman. Zaman akhir zaman ni, hari nak kiamat dah dekat ni, tanda-tandanya waktu, masa semakin singkat, semakin pendek. Orang yang berhutang, tiba-tiba yang bagi hutang tu minta hutang. Cepatnya aku minta sebulan. Dah sebulan dah. Contoh. Yang bagi hutang tu terasa lama. Bila sebulan ni nak minta hutang, berdasarkan perjanjian macam-macam. Apa beza 5 minit dulu, 5 minit sekarang ini dengan 5 minit zaman Nabi SAW? Sama. Sebab matahari yang sama, bulan yang sama, bumi yang sama, segala-galanya sama. Masa itu sama, 5 minit itu 5 minit yang sama, 10 minit itu 10 minit yang sama, 1 jam itu 1 jam yang sama. Tapi kenapa dulu terasa panjang, sekarang terasa sangat-sangat singkat? Kerana dulu tak punya google.com, kerana dulu tidak ada Facebook, kerana dulu tidak ada Instagram,
Kerana dulu tak ada Twitter, kerana dulu tidak ada TikTok, kerana dulu tidak ada WhatsApp. Sekarang budak-budak buka TikTok busuk-busuk 3 jam. Dah 3 jam. Jangan kata budak-budak, orang tua pun sama. Dia tengok, contohlah dia tengok ceramah orang sama Surah Rahman, dia tengok ceramah banyak dalam Facebook. Tahu-tahu dah sejam masa berlalu, punyalah singkat kerana sibukkan hal dunia. Ini yang berlaku di akhir zaman. Ini adalah tanda-tanda besar kiamat hampir tiba. Bila waktu lambat, bila waktu itu kita terasa lama, apabila datangnya bulan Ramadan. 5 minit sekarang ini sangat cepat, tetapi 5 minit sebelum buka puasa sangat lambat. Tanyalah anak-anak, ayah lama lagi ke? 5 minit je lagi. Allah, 5 minit je lagi. Ini hakikat realiti yang berlaku nowadays, hari ini. Tanya budak-budak universiti, Allah 5 minit lagi. Jam ni rosak agaknya, tak bergerak ni. 5 minit. Tapi kalau dalam keadaan normal kehidupan, kalau tengok telefon, kalau tengok televisyen, kalau tengok apa sekalipun, sangat-sangat cepat. Menandakan hadis Nabi SAW ini, yataqarrabuz zaman adalah benar. Yakinlah bahawasanya masa waktu semakin pendek kerana kejadian ataupun perlakuan kita dalam seharian sibuk dengan hal duniawi berbanding dengan ukhrawi. Tak terasa waktu ni sebenarnya. Dulu kita rasa kita muda, kita gagah perkasa, kita hebat, kita boleh angkat berat 50-60 kilo. Sekarang sudah tidak lagi. Tahu-tahu saja normal orang di luar bercakap, baru je Ramadan, dah nak puasa balik. Baru je puasa, dah nak raya dah. Daripada tahun ke tahun, tahun ke tahun, begitulah. Kerana terasa pendek sangat waktu itu, dalam sedar ataupun tidak. Baru 1443 sudah jadi 1444. Orang baru balik haji, sekarang sudah buka pendaftaran register untuk rayuan haji. Dah buka. Orang tengah berusaha-usaha pergi umrah pada masa yang sama, nak register rayuan haji dapat ataupun tidak. Maka itu Allah Subhanahu Wa Taala telah merekodkan dalam Al-Quran berkenaan dengan masa. Ada 6 dalam Quran. Yang pertama, waktu terbit fajar. Wal fajri walayalin asr. Wal fajri, demi waktu fajar. Yang kedua, masuk waktu subuh. Was-subhi idza tanaffas. Yang ketiga, waktu duha. Wad-duha wal-laili idza saja, demi waktu duha. Allah Taala bagi 6, dah 3. Yang keempat, waktu siang. Wan-nahari idza tajalla. Kemudian waktu asar. Wal-asri wal-asri innal insana lafi khusr. Dan waktu malam yang ke-6, ada 2 waktu malam. Wal-laili idza saja dan wal-laili idza yaghsha. 6 ni ada dalam Quran. Allah nak bagi tahu kepada orang yang boleh baca, yakni orang Islam lagi orang beriman, masa ini it's very important things. Masa sekarang semakin pendek. Maka benarlah hadis-hadis Nabi SAW bahawasanya masa semakin singkat, kita sudah berada di akhir zaman. Bila-bila masa sahaja kiamat sudah boleh datang. Ini adalah tanda yang pertama. Oleh itu, saya menyeru diri saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, ambil manfaat dari konteks masa yang pendek ini. Ambil masa yang pendek ini, curi masa. Yang pertama, nak start motor, nak panaskan enjin, nak pergi kerja, kadang-kadang nak tunggu 2 minit bagi enjin tu cantik panas, istighfar sepanjang-panjang. Nak masuk dia satu tu istighfar, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim. Tunggu enjin motor pagi ni, nak pergi kerja, nak cari rezeki ni, istighfar, astagfirullah.
Tak boleh nak istighfar, tak erti selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Start enjin kita masuk, start nak tunggu enjin panas. Allahumma salli ala Muhammad. Nak masak nasi pun nak tunggu minyak panas ibu-ibu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Istighfar lagi, baca apa yang tahu. Ada masa lagi curi masa. Tahu masing-masing sibuk. Masing-masing sibuk nak mencari keperluan kehidupan harian. Tapi pada masa sama ada sempat, ada waktu yang pendek, 2 rakaat duha. Cukuplah daripada pukul 8 sampai pukul 11 pagi, 12 pagi sebelum tegaknya matahari, buatlah duha. 5 minit tak sampai 2 rakaat. Duha, pemurah rezeki hari-hari. Tak cukup dengan itu. Kalau tak sempat siang hari, malam hari sebelum tidur, buka sekejap Quran, baca. Buka je mana-mana, baca. Dapat satu muka surat sebelum tidur. Sekurang-kurangnya kita tahu, kita nak pegang Quran ni, kita sudah berada dalam wuduk. Curi sekejap masa sebelum tidur, menguap-menguaplah baca. Sebab masa sudah pendek, tanda kiamat sudah hampir. Kalau sempat lagi, ngantuk sangat tak boleh, ambil wuduk sembahyang witir 3 rakaat sebelum tidur. Sekurang-kurangnya kita tahu kita tidur dalam keadaan wuduk. Takut kita mati dalam keadaan tidur. Mati ni dikategorikan sebagai kiamat kecil. Ini kita cerita pasal kiamat besar. Kalau ada masa lagi Sabtu, Ahad dan sebagainya, bangun pukul 3, 4 pagi, buat tahajud, taubat, hajat dan sebagainya. Minta Allah Ta'ala. Kerana hadis Nabi SAW. Masa, waktu semakin pendek menandakan kiamat sudah semakin hampir. Yataqarabu zaman. Zaman waktu, akhir zaman, masa semakin pendek. Kerana apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti akan ditanya oleh Allah an umrihi fima afnah, kemana umur engkau sewaktu engkau hidup di muka bumi aku. Allah akan tanya. Kemudian jawapan kita akhadna baghtatan, dalam Quran sebut fa idza hum mublisun. Aku tak sempat ya Allah. Aku tak sempat nak melaksanakan apa yang engkau suruh, syariat Islam yang ditegak, yang mungkar, aku tak elak, aku tak buat apa yang engkau suruh. Maka terjunlah kita ke dalam neraka Allah. Allah akan tanya ni, saya bagi soalan ni memang soalan yang confirm akan ditanya. Berdasarkan hadis sahih Nabi SAW, an umrihi fima afnah, kemanakah umur engkau sewaktu engkau hidup, engkau buat apa semasa engkau hidup, selagi mana aku bagi kau umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 103 tahun, tak kira lah umur kita berapa, akan ditanya apabila dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang pertama, tanda kiamat adalah masa. Yang kedua, hadis Nabi daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, wa yanqusul ilmu, ilmu di kalangan makhluk, yakni manusia, semakin berkurang. Al-ilmu biddul jahil. Kalau ilmu itu kata lawan bagi jahil. Kalau ilmu semakin tinggi, jahil semakin kurang. Apabila ilmu semakin kurang, jahil semakin tinggi. Hari ini saya nak tanya kepada ayah-ayah, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, ramai orang berilmu, atau ramai orang yang jahil? Di Malaysia lah, tak usah kata dunia, di Malaysia, ramai ada orang ada ilmu atau ramai yang jahil? Kalau orang di Malaysia ini sekarang, orang yang berilmu, dia tidak buka baju kemudian dia buat lawak. Sebab zaman dulu, 70-an, 80-an, 90-an, tidak pernah ada umat Islam yang beriman yang buka baju depan orang kemudian buat lawak depan orang yang bukan mahram. Hari ini sudah menunjukkan tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat sudah hampir, kerana yang kedua ini menunjukkan bahawasanya wayang kusul ilmu semakin berkurang.
Cuba bayangkan orang mengaji di pondok-pondok, berapa ramai? Semakin kurang. Bayangkan hari ini hafiz-hafiz Al-Quran, berapa ramai? Semakin kurang. Bayangkan ustaz-ustaz, ulama-ulama besar, makin lama makin meninggal dunia, tinggal sedikit dia punya jumlah. Orang yang berilmu semakin kurang, orang yang jahil semakin banyak, menandakan tanda kiamat sudah hampir. Ini belum saya cerita lagi pasal kiamat tu, ini tanda supaya kita tahu. Dulu orang dulu mencari orang yang berilmu. Mana ada kuliah kita pergi, mana tempat ada orang mengajar kita pergi, mana orang mengajar tafsir jalan lain, tafsir Quran kita pergi, mana ada orang mengajar fiqh kita pergi. Hari ini orang jahil dia menjadi ikutan, trending bahasa sekarang. Tak percaya, tengoklah dalam telefon tuan-tuan. Ada satu .com kan, www.com, www.jahil.com pun ada juga dalam telefon. Subhanallah, menunjukkan kita ini sudah dekat dengan kiamat. Bila-bila masa. Buktinya lagi, tuan-tuan buka YouTube, tengok dalam media sosial. YouTube kita ambil satu dulu. Subscriber, orang yang paling banyak subscribe dekat channel dia, channel mana? Cuba tengok channel Ustaz Wadi Anwar, contoh 300,000 lebih, 1 juta, 2 juta. Cuba tengok Ustaz Azhar Idrus, Ustaz besar-besar, Ustaz Izhar, Ustaz Aslin Bollywood, tengok semua 1 juta, 500,000, 300,000. Cuba tengok penyanyi, saya tak kata penyanyi Malaysia, cuba tengok Billie Eilish yang baru dibuat konsert, followers saja lebih kurang dalam 28 juta. Orang jahil. Kita ni dikategorikan dalam hukum jahil murakkab, jahil yang belajar, jahil dalam keadaan nak belajar. Kita tahu kita jahil. Saya bercakap ni saya jahil, bukan saya berilmu nak bandingkan dengan imam besar, ulama-ulama besar. Oh, datang nak sama-sama cari ilmu, nak korek ilmu, nak gali ilmu. Kita semua kategori orang jahil. Sebab itu kita sentiasa datang surau majlis, kita nak dengar apa benda ilmu yang nak disampaikan. Tetapi mereka di luar sana langsung tak nak beritahu. Ini terang-terang jahil yang sangat-sangat jahil. Maka benarlah hadis Nabi SAW yang kedua tanda kiamat, wayang kusul ilmu, apabila orang yang berilmu semakin berkurang. Tengok dalam TikTok hari ini. Hari ini media baru, ceramah pun guna Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya, TikTok. Ustaz-ustaz ceramah menyampaikan ilmu, kitab itu, kitab ni yang dia buka, yang buka live-nya 3,000, 2,000, 1,500, maksimum 5,000. Cuba tengok orang yang live jual topi. Saya tak menyalahkan orang jual topi, saya tak salahkan orang yang buat live jual, tak. Cuba tengok orang buat live berada dalam keadaan separa ruhin. Ni dalam telefon tuan-tuan, telefon anak-anak tuan-tuan, yang tengok mata memandang 100,000 lebih, 80,000, kerana jahilnya manusia pada hari ini. Maka itu adalah tanda yang kedua hampirnya kita dengan kiamat Allah Ta'ala. Yang ketiga, hadis Nabi SAW riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa yulqashuh wa yulqashuh. Syuh ni tuan-tuan dan puan-puan satu sifat yang ada dalam diri manusia. Kalau bakhil, Pirami dah bagi tahu dalam cerita dia, Haji Bakhil bin Lebay Kedekut. Dah lah bakhil, ayah pula Lebay Kedekut. Pirami pun sama. Bakhil ni orang yang kedekut, maksudnya duit dia tak bagi kat orang. Dia tak nak kongsi pun, nak pergi buat kenduri pun dia tak nak panggil orang makan, dia panggil anak beranak saja. Itu pun kalau dia panggil. Contohnya nak bagi sedekah, infak, sumbangan, zakat pun memikir, nak bagi duit zakat RM7 pun dekat amil tu goyang tangan. Itu namanya bakhil. Syuh ni, hadis Nabi ni, wa yulqashuh. Syuh ni dah kedekut, tak bagi ke orang, hak orang dia ambil. Itu syuh.
Kalau kata bakhil tu dah tahap maksimum, syuh paling tinggi. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Dah tak bagi pada orang, tapi ambil lagi hak orang. Ini nama dia sifat syuh yang ada dalam sifat manusia. Ini semua hubbud dunia, sayangkan dunia, tidak sayangkan kepada akhirat. Dan mereka ini dikategorikan, kita berdoa kepada Allah, kita tidak ada satu sifat bakhil, apatah lagi syuh. Doa banyak-banyak, takut kita mati menghadap Allah Ta'ala bersifat ini. Ini semua disebut dalam Quran, direkodkan dalam Quran itu adalah sebagai pendusta agama. Dia tipu Islam. Ini buat nama penipu. Ini buat nama pendusta Islam. Buktinya dalam surah Al-Ma'un. Macam mana ayat surah Al-Ma'un? Siapa tahu surah Al-Ma'un? Tak tahu? Subhanallah. Ayah-ayah, ibu-ibu, surah Al-Ma'un. Melissa, surah Al-Ma'un mulanya macam mana? Tak ingat. Ayah-ayah, kita refresh balik, kita ingat. Surah Al-Ma'un. Tolong. Terima kasih Ustaz Zul. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun walladhina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Pendusta agama Allah sebut dalam surah ini. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, tahukah engkau wahai manusia orang yang mendustakan agama? Yang pertama Allah tanya, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sifat orang yang mendustakan agama, orang yang menindas dan zalim kepada anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang ketiga, wala yahubbu 'ala ta'amil miskin. Dia adalah kedekut, zalim kepada anak yatim. Kemudian ayat yang ketiga, tidak menggalakkan untuk memberi makan kepada orang miskin, bahkan ambil pula hak orang miskin. Tiga ayat yang pertama ni menandakan bahawasanya mereka yang bersifat bakhil, yang bersifat syuh, yang dekat dengan kiamat, itu semua ini adalah pendusta agama. Hari ini manusia yang pendusta agama semakin ramai. Semakin ramai. Di sini tidak, di luar sana semakin ramai. Ini adalah bukti kekuasaan Allah. Hadis Nabi SAW menunjukkan bahawasanya akhir zaman sudah dekat, kiamat yang besar, tiupan sangkakala sudah dekat. Kita tahu bila, kita tahu hari apa, tapi bila waktunya yang spesifik kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala bagi tanda. Nabi SAW sebut dalam hadis bagi tanda. Ini adalah tanda. Yang pertama berkenaan masa semakin pendek. Yang kedua, ilmu di kalangan makhluk, yakni manusia, semakin berkurang. Yang ketiga, manusia mempunyai sifat syuh yang bakhil, yang teramat sangat. Yang keempat, Nabi SAW sebut watazharul fitan. Watazharul fitan, yakni fitnah bertebaran, berleluasa, tidak kira dalam apa konteks. Tak kira suami nak selamatkan daripada isteri marah, dia fitnah. Contoh, menyelamatkan diri. Fitnah ni sebenarnya nak menyelamatkan diri dia, itu fitnah. Contohnya dia bagi tahu orang tu, orang ni makan duit. Contoh, bukan politiknya, dia ni rasuah dan sebagainya, dia nak menyelamatkan diri. Ini fitnah, merosakkan hubungan. Dan fitnah ini sekarang kita panggil fitnah. Zaman dulu, zaman Nabi dulu, fitnah bukan sekadar fitnah. Fitnah itu dimasukkan dengan perang. Amul Fitan, tahun perang. Amul Fil, tahun tentera bergajah Abraha menyerang kota Mekah. Amul Faydan, tahun banjir besar. Amul Fitan, tahun perang. Fitnah pada hari ini, yang pertama fitnah
mulut ke mulut dan sebagainya yang berlaku di Malaysia ni, di luar negara pun banyak. Yang keduanya berkenaan dengan perang semakin berleluasa tanpa dikawal, itu yang berlaku. Dan yang kelima, ayah-ayah ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, wa yaqsurul kharaj. Tanda yang kelima, wa yaqsurul kharaj, artinya pembunuhan yang berluasa, bertepatan dengan yang keempat. Kita tengok apa jadi dekat Palestin, cerita Palestin 2 jam pula. Tengok apa terjadi pada Iraq, tengok jadi pada Syria, tengok terjadi pada Afghanistan, tengok pada China, pada Uyghur, kepada Kashmir, banyaklah. Kalau dulu 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, Imam Masjid Makkah, Allahumma suri Islam wal muslimin fi Palestin wa asir lalika wal musyrikin, satu tempat. Sekarang Imam tu dah tahu dah, umat Islam seluruh dunia sudah tahu perang berada di mana-mana. Ukraine, Rusia maupun berperang, dan semua itu melibatkan orang Islam. Hari ini terpaksa doa, Allahumma sholli Islam wal muslimin fi Palestin, fi Suria, fi Afghanistan, fi Pakistan, fi Uyghur, fi Filipina, macam-macam negara. Last sekali dah tak terlalu banyak, fi kulli makan wa kulli zaman, semua tempat dan semua waktu. Tolonglah ya Allah, menangkanlah umat Islam daripada dulu. Ini adalah 5 tanda kiamat yang besar. Dan lima ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, sudah berada di sekitar kita, berada di sekeliling kita. Maka itu saya nak mengajak diri saya, mengingatkan diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian, 5 tanda besar sudah ada. Jangan kita tanya Dajjal di mana, bila dia turun, dari mana dia naik, bila dia datang, macam mana rupa dia. Jangan ditanya alamatnya di mana. Jangan, tak perlu ambil tahu. Soalannya pada hari ini, apakah persediaan kita sebelum mati, sebelum kiamat, sebelum nak menghadap Allah Ta'ala, sebelum nak dibangkitkan sewaktu tiupan satu kala yang kedua. Kalau tengok tafsir, kalau saya cerita tafsir 1 jam tak cukup. Tafsir berkenaan dengan surah Yasin daripada ayat 48 sehingga ayat ke-52-53. Tafsir surah Yasin, bangkit dari kubur. Ini bila bangkit dari kubur, ayah-ayah ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, itu kiamat. Tiupan sangkakala mati. Kemudian bila bangkit tiupan yang kedua, semua orang bangkit di kuburan masing-masing, berdiri, kemudian berlari menuju ke satu tempat, mencari dalam keadaan kegelapan ataupun cahaya, dalam keadaan panas ataupun sejuk, masing-masing bergantung kepada amalan masing-masing. Dan direkodkan dalam surah Yasin yang biasanya kita baca Khamis malam Jumaat. Ini kaitan yang benda mukadimah tadi. Nak bagi tahunya, kalau kata wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, dan mereka, yakni mereka orang-orang musyrik berkata, bilakah terjadinya hari kiamat, hari yang dibangkitkan ini? Disebut dalam Quran. Ini jawapan Nabi SAW jawab. Dalam surah Yasin juga jawapannya. Tak cukup dengan itu, ada lagi ayat yang ke-49. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan fa in ta'khudhuhum wa hum yahsibun. Artinya mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Satu tiupan saja. Bila nak mati, kiamat, satu tiupan saja, berteriakan. Waktu tu dibayangkan dalam Quran, tafsir Tabari, tafsir Nasafi, orang yang sedang mengandung 4 bulan, anak keluar, terberanak. Teriakan tu sangat membingitkan, sakit. Orang berlari tak ingat dah anak, cucu, isteri, tak ingat terus. Mencari-cari tempat mana nak menyelamatkan keadaan ini. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, gempa bumi yang berlaku, kelang kabut, mana Jawa Timur Tengah, bukan Timur Tengah, Yusuf Tayyub. Kurma datang dari Timur Tengah, Yusuf Tayyub. Jawa Tengah, Jawa lah, orang Indonesia, India, kena tsunami.
baru ombak 30 meter, 50 meter datang, habis mati, kelang kabut, tinggal anak bini semua tak tentu arah. Ini satu tiupan sangkakala menyebabkan genggam telinga pecah yang mengandung beranak. Bayangkan. Dan tanda-tanda akhir kiamat di akhir zaman ini sudah ada. Anytime. Persoalannya, kita ni situasi keadaan di mana nak menghadap Allah Ta'ala pada Yaumal Mahsyar nanti. Hari ini sudah 1444 Hijriah. Kita sudah hidup berpuluh-puluh tahun. Adakah amalan kita cukup? Adakah dalam satu hari kita selawat ke atas Nabi 5,000 kali, 100 kali, 300 kali, 3,000 kali? Adakah aku istighfar pada Allah minta ampun satu hari 1,000 kali? Adakah zikir pada hari Rabu ataupun hari Khamis aku baca? Ini persoalan yang kita kena tanya diri sendiri dan keluarga. Apatah lagi sebagai seorang lelaki yang mempunyai isteri, anak-anak. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, kalau baca tafsir surah Yasin, takut. Sebab itu, saya nasihatkan diri saya dan juga tuan-tuan, beli tafsir Quran, especially surah Yasin. Kalau tak boleh jumpa tafsir surah Yasin, cari tafsir Quran, letak di rumah. Bila kita mati, walaupun kita tak sempat nak baca, anak besok akan buka dalam almari, ini peninggalan arwah ayah aku. Dia baca selagi mana kita berada dalam kubur, selagi itulah kubur kita dalam keadaan terang menghadap Allah Ta'ala. Walaupun kau tak baca, tapi anak kau baca. Dalam Quran, ayat-ayat ibu dan bapa sekalian disebut muhbarun banyak kali. Buka Yasin nanti, balik, tengok ayat yang disebut muhbarun banyak kali. Apa yang dimasukkan dengan muhbarun? Perkataan asalnya adalah hadir dengan roh, hadir. Maknanya datang, dibangkitkan kembali di hadapan Allah. Sebab tu kita baca Yasin kepada orang yang telah mati. Bukan untuk orang si mati tu, untuk yang datang. Nak bagi peringatan, sama macam talqin. Kita bagi peringatan kepada semua yang datang, dia ni dah mati. Ingatlah kita semua akan mati. Sama juga dalam surah Yasin, dia akan bagi tahu muhbarun hadir, dia akan dibangkitkan, akan dihadirkan di hadapan Allah. Itu kiamat. Kalau tafsir surah Yasin panjang satu-satu, saya boleh buka sikit-sikit kepada ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian. Antaranya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ni yang tadi soalan yang orang kafir tanya, bila lagi? Betul ke ada kiamat? Betul ke akan dibangkitkan? Maka Nabi pun jawab, ayyuhyi rabbuka azal idhama ba'tama bal yawm rahmat. Apakah Tuhan kau boleh menghidupkan tulang belulang yang aku bawa ini? Tulang ni dah mati, dah lepuk jasad dia. Tulang ni boleh hidup tak? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Dalam surah Yasin, Nabi sebut, wa huwa bikulli syai'in alim. Yang menghidupkan kali pertama ialah Allah. Daripada tak ada kepada ada. Dan dia jugalah yang boleh mengembalikan seseorang daripada tiada kepada ada. Semua ada dalam tafsir surah Yasin. Sebab itu kita baca Yasin. Sebab itu dijadikan tradisi. Kenapa kita baca Yasin? Kerana tafsirnya itu, sebab itu dinamakan jantung ataupun hati Al-Quran. Sebab kerana tanda-tanda kiamat sudah hadir. Disebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Semua orang hafal ni. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut terkunci, tangan akan terkunci, tangan akan berbicara, kaki akan menjadi saksi apabila menghadap Allah Ta'ala pada yaumah mahsyar dalam keadaan kiamat. Disebut dalam Quran satu persatu. Kalau tak faham,
tak apa, buka nanti baca. Kalau dah faham, sebagai contoh Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, cubalah pergi Ramadan, bila-bila masa waktu dibaca ayat ini, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saya boleh garanti every year, setiap tahun dia baca ayat ini, mesti dia menangis. Sebab dia faham, dia takut mulut terkunci, tangan akan berbicara, kaki menjadi saksi setiap perbuatan, perlakuan yang kita lakukan sepanjang umur kita hidup berada di muka bumi Allah. Tanda kiamat sudah dekat, sudah hampir. Bukti hadis Nabi SAW menunjukkan lima-lima ini sudah ada. Anytime. Mati bila-bila masa. Macam saya kata sebelum-sebelum ini, tidak kenal peti. Lelaki, perempuan, muda, tua, rambut hitam, merah putih, perang, biru, perangai elok, tak elok, dia tak kira. Mati anytime. Umat Islam garanti tidak akan merasai tiupan sangkakala. Kerana apa? Beberapa jam sebelum kiamat ditiup sangkakala. Sebelum itu, untuk makluman ayah-ayah, ibu-ibu, terhadap Allah sekalian, whistle lah, kita ambil whistle lah, senang faham analoginya whistle. Whistle sudah berada di mulut malaikat sekarang, menunggu arahan Allah Ta'ala saja. Allah kata tiup, tiup. Anytime neraka sudah berada di atas, kita tak tahu di mana. Syurga sudah berada menunggu. Neraka 3000 tahun dibakar. Bakaran yang pertama menjadi warna hitam, 1000 tahun kedua bakar menjadi warna putih, 1000 tahun ketiga bakar menjadi warna merah, menyala-nyala sampai sekarang. Allah Rabbi, takutnya subhanallah. Ya ibu-ibu terhormat Allah sekalian, anytime boleh mati, anytime boleh kiamat. Bisa sudah ada di mulut malaikat, tinggal menunggu je nak tiup. Beberapa jam sebelum kiamat, satu kejutan, tajuk kita kejutan kiamat. Beberapa jam sebelum kiamat, angin akan datang daripada perut bumi Yaman, negara Yaman. Satu angin akan datang daripada perut bumi Yaman, keluar mengelilingi seluruh pelosok dunia dan akan bertemu semua makhluk, semua yang bernama manusia yang mempunyai iman walaupun sebesar zarah sekelumit ini, sekelumit kuman sekalipun, walaupun dia tak semayang, tak puasa, tak zakat, melawan cakap mak ayah, tetapi selagi dia tidak menyekutukan Allah, tidak syirik kepada Allah, maka apabila angin itu sampai kepada dia, dia akan mati. Menandakan bahawasanya dia orang Islam, dia beriman, walaupun dia banyak buat dosa. Ini sahih, confirm, orang Islam tidak akan terkena akan tiupan sangkakala yang pertama. So nak tahu, tunggulah kiamat. Siapa mati, dialah umat Islam. Contoh, ada satu kisah zaman selepas daripada kewafatan baginda Nabi SAW. Sewaktu baginda hidup, sahabat-sahabat Nabi, kita panggil sahabat. Selepas kewafatan baginda SAW, kemudian datang grup baru namanya tabi'in. Selepas tabi'in ada tabi'in. Okey? Sewaktu zaman tabi'in, ada satu pemimpin Islam yang bernama Hajar al-Yusuf as-Saqufi. Hajar ibni Yusuf as-Saqufi, pemerintah Islam yang zalim. Sewaktu zaman tabi'in, menang secara demokrasi, dipilih selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW. Sahabat, kemudian tabi'in. Zaman itu seorang pemimpin Islam namanya Hajar ibni Yusuf as-Saqufi. Dia bunuh sana, dia bunuh sini, dia bunuh ulama, dia pastikan menteri, dia bunuh itu, bunuh ini. Dia gunakan kekuasaannya sebagai seorang pemimpin negara, sehinggalah dia panggil Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Anas bin Malik sewaktu jumpa baginda di Madinah umur 8 tahun. 10 tahun baginda wafat, Anas bin Malik umur 18 tahun. Umur 20-an dipanggil oleh para tabi'in, para sahabat, wahai Anas bin Malik, engkau ni yang paling rapat dengan Nabi sekarang sebab engkau masih muda. Pemimpin kita ini sangat zalim, sangat zalim. Macam mana nak buat? Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, tahu apa Anas bin Malik jawab? Dia kata, sesungguhnya tidak datang suatu zaman di mana zaman mendatang lebih teruk daripada sebelumnya. Bermakna lagi dekat kita nak kiamat, lagi jahatlah manusia di akhir zaman. Lagi dekat nak kiamat, lagi nipislah iman kita dengan Allah SWT. Lagi dekat nak kiamat, lagi jauhlah manusia daripada agama. Saya ambil contoh mudah. Di Malaysia, 3 perkara. Yang pertama zina, yang kedua pembunuhan, dan yang ketiga solat. Sangat-sangat menduka citakan. Tapi inilah yang membuktikan bahawasanya hadis Nabi SAW itu adalah benar. Maka kita berada di akhir zaman. Bila-bila masa boleh kiamat, mati anytime. Ini belum cerita apa yang berlaku. Cerita apa yang berlaku next time bila jemputan semula. Nak bagi tahunya, kalau gempa bumi, datang tsunami, orang sudah bertempiaran lari. Ini kan kiamat, tiupan sangkakala yang pertama. Yang ada 4 bulan, yang ada 5 bulan dalam perut seorang ibu pun boleh terberanak. Punya takut, punya dahsyatnya kiamat, tiupan tersebut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum bagi salam. Sebelum kita bagi salam tu, dalam solat tu, bacalah doa. Ni ramai ulama ajar, ustaz-ustaz ajar. Allahumma inni a'udzubika bi jahannam. Allahumma inni a'udzubika bi jahannam wa min adzabil qabr. Jauhkan aku daripada neraka jahannam, dari seksa neraka jahannam, daripada seksa kubur, azabil qabr, azab kubur. Wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah semasa aku hidup sehingga aku mati. Wa min fitnatil masihid dajjal. Jauhkan aku daripada fitnah dajjal. Dajjal kalau jumpa kita boleh meyakinkan kita daripada Islam boleh jadi orang kafir. Ini ada dalam kitab-kitab. Subhanallah. Baik, kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memelihara kita. Kita berdoa semoga Allah Ta'ala sentiasa memberkati, merahmati dan meredai hidup kita dan keluarga kita. Kita berdoa kepada Allah semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, tidak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga isteri dan anak-anak serta suami, kaum kerabat, keluarga, seluruh muslimin dan muslimat masuk ke dalam syurga Allah tanpa dicelupkan ke dalam neraka Allah. Kita berdoa pada hari ini semudah-mudahan negara kita, negeri kita, kawasan sekitar kita berada dalam keadaan baik, aman, sejahtera. Kita berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan apa jua yang berlaku, baik, buruk, miskin, kaya, ada masa, kurang masa, segala-galanya mendapat keredaan, dan akhir sekali yang paling penting, Yaumal Mahsyar besok mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang mungkin kelemahan kita semua sebagai makhluk. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh ya. Selepas Isyak akan dibaca doa selamat bagi memohon agar diberikan kesihatan yang baik untuk semua dan ahli keluarga, serta minta dipermudahkan urusan majlis perkahwinan di antara Nur Ashikin binti Abdullah bersama pasangannya Muhammad Nazaruddin bin Uthman
yang akan berlangsung pada hujung minggu ini. Barakallahu fiikum, insyaallah. Lepas Isyak insyaallah. Okey, baik. Aisyah.